Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salam Ma'al Hijrah diucapkan kepada anak-anak SK Kulim Bandar yang dirahmati dan lindungi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama menyambut Ma'al Hijrah bagi tahun 1443 dengan bertemakan Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti. Anak-anak yang dikasihi sekalian, Ma'al Hijrah ataupun awal Muharram merupakan satu hari yang amat penting bagi umat Islam kerana mempunyai sejarahnya yang tersendiri dalam Islam, iaitu kita memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Rasulullah SAW pada ketika itu berusia 40 tahun apabila malaikat Jibril alaihissalam melawat baginda Rasulullah ketika Rasulullah sedang bersendirian di Gua Hira. Jibril memberitahu Nabi Muhammad SAW bahawa baginda diangkat oleh Allah sebagai Rasul kepada seluruh umat manusia. Pada peringkat awal, Rasulullah SAW hanya memperkenalkan Islam kepada sahabat-sahabat yang terdekat dan juga kepada ahli keluarga baginda sendiri. Apabila baginda menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya berdakwah secara terbuka, maka baginda segera akur dengan perintah Allah tersebut. Baginda mengumpul beberapa pengikut di Mekah. Begitupun kumpulan kecil orang Islam ini terdedah kepada maut berikutan ancaman daripada kaum kafir Quraisy yang menyiksa mereka dengan teruk. Bagi mengelakkan ancaman itu, Rasulullah SAW mengarahkan pengikut-pengikutnya tadi supaya keluar dari Makkah secara senyap-senyap ke Madinah. Ketika itu dikenali sebagai Yasrib. Mereka meninggalkan keluarga yang kafir dan juga harta benda, dan mereka telah disambut dengan penuh mesra oleh penduduk Madinah. Satu hari pada tahun 622 Masihi, iaitu kira-kira 12 tahun selepas berdakwah di Makkah, Rasulullah SAW diberitahu kaum kafir Quraisy Makkah merancang untuk membunuh baginda. Jadi Rasulullah SAW menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihissalam menemui baginda untuk memberitahunya bahawa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan baginda meninggalkan Mekah pada waktu malam. Berikutan itu, baginda menemui sahabat baiknya Abu Bakar As-Siddiq dan memintanya supaya menemani baginda dalam perjalanan itu. Rasulullah SAW juga memberitahu rancangan baginda kepada Ali bin Abi Thalib. Baginda memberitahu bahawa baginda akan berhijrah, tetapi Ali perlu mengambil tempatnya di rumah baginda Rasulullah. Maka Ali tanpa banyak soal menuruti permintaan Rasulullah SAW itu, walaupun menyedari bahaya bakal akan dihadapinya. Malam itu, sekumpulan Quraisy mengepung rumah Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy ini mengintai melalui lubang di pintu. Mereka nampak ada seseorang yang sedang tidur di atas katil Rasulullah SAW. Jadi mereka begitu yakin Rasulullah tidak dapat melepaskan diri dan mereka pasti akan dapat membunuh baginda.
Apabila fajar menjelang, mereka terperanjat melihat Ali radhiyallahu anhu dan bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari katil tersebut. Jadi mereka terpinga-pinga memikirkan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar keluar dari Makkah pada waktu malam itu juga. Tidak siapa yang mengetahui arah tujuan mereka dan juga tiada siapa yang tahu tempat persembunyian mereka kecuali anak-anak Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Aisyah dan Asma, dan juga serta orang gaji mereka Abdullah. Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di dalam sebuah gua di Gunung Sur. Selama 3 hari mereka berada di dalam gua tersebut, dan juga orang-orang Quraisy tadi mencari Rasulullah. Akhirnya mereka sampai dan menghampiri gua di tempat baginda dan Abu Bakar bersembunyi. Pada ketika itu mereka tidak memasuki gua tersebut karena mereka yakin Rasulullah dan Abu Bakar tidak berada dalam gua kerana mulut gua atau pintu gua itu ditutupi oleh ataupun ditutupi oleh sarang laba-laba dan juga ada sepasang burung merpati. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu dua insan ini yang melindungi mereka dari bahaya. Kumpulan Quraisy kemudiannya meninggalkan gua tersebut dan bersetuju untuk pulang ke Makkah semula. Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah yakin bahawa musuhnya tadi telah pun beredar dari tempat itu, maka mereka pun meneruskan perjalanan dengan menaiki unta yang dibawa oleh orang gaji mereka Abdullah. Ketiga-tiga mereka melalui laluan yang tidak diketahui oleh orang ramai untuk ke Mekah bagi mengelakkan kumpulan Quraisy yang sedang memburu mereka. Jadi mereka meredah gunung, bukit dan gurun di bawah terik matahari, tetapi mereka tidak pernah berputus asa. Mereka meletakkan segala kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, kaum Quraisy di Mekah semakin marah dengan kehilangan Rasulullah. Mereka menawarkan hadiah kepada sesiapa yang dapat menangkap Rasulullah. Ramai yang mencuba nasib, tetapi semuanya gagal. Dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Rasulullah SAW dan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tiba di perkampungan kaum Bani Sabin yang menyambut mereka dengan penuh gembira. Manakala penduduk Madinah yang baru memeluk Islam juga gembira dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka pada hari Isnin 8 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 September 622 Masihi, Rasulullah SAW akhirnya tiba di Quba, iaitu sempadan Madinah, dan benar-benar masuk ke kota Madinah pada 12 Rabiul Awal, hari Jumaat, dan mendirikan solat Jumaat yang pertama di kampung Bani Ammar. Kaum muslimin semua keluar untuk menyambut baginda Rasulullah. Jadi bertitik tolak daripada situlah Rasulullah SAW telah mula membina sebuah negara Islam yang megah dan terkenal. Baginda memupukkan persaudaraan di kalangan umat Islam dan menyeru umat Islam supaya menegakkan yang benar, yang hak, dan mengikut segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan daripada penghijrahan Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah ini
adalah satu catatan penting sehingga umat Islam menjadikan tahun peristiwa bersejarah ini sebagai tahun permulaan kalender Islam. Anak-anak yang dikasihi sekalian, sebagai pengajaran daripada kisah penghijrahan Rasulullah ini, marilah kita sama-sama melakukan penghijrahan. Maksud penghijrahan ini ialah penghijrahan berubah daripada melakukan kejahatan kepada kebaikan. Berubah daripada berakhlak buruk kepada berakhlak mulia, dan juga daripada yang tidak bertakwa kepada Allah kepada bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah sebegini akan terus berkekalan sehingga hari kiamat. Sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang melakukan hijrah yang sebenar ialah mereka yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi sekadar itu sahaja untuk ucapan dan tazkirah dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan mengambil pengajaran dan iktibar daripada penghijrah Rasulullah SAW. Selamat menyambut Maal Hijrah 1443. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.